Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya nak bercerita tentang kes Muhyiddin Yassin. Muhyiddin Yassin telah di-charge untuk beberapa kesalahan dan minggu depan dia akan di-charge untuk beberapa kesalahan lagi. Macam saya cakap semalam, ini baru first round, akan berlaku second round. Dan saya telah baca charge sheet tu, kertas charge. Saya telah baca juga kenyataan Muhyiddin hari ini. Dia mempertahankan diri dia. Dan saya telah baca juga beberapa rencana yang ditulis oleh orang yang boleh dianggap sebagai pro Pakatan Harapan. Misalnya orang macam Murai Hunter. Murai Hunter ni memang pro Pakatan, pro PKR. Tapi analisis dia ni kita boleh anggaplah sebagai tidak bias, tidak berpihak, dan dia mengutuk tindakan kerajaan untuk charge Muhyiddin. Dia rasa banyak cacat, dan ini pendapat orang dia orang ni. Maknanya penyokong dia orang yang boleh dikatakan tidak bias dan memberi satu analisis atau analisa yang tidak berpihak kepada mana-mana. So it's a very good analysis in fact. Kalau analisis ni daripada orang pro perikatan ke pro bersatu, boleh kita kata dia ni bias, but ini analisis dari orang sebelah sana. So saya dah baca semua tu dan banyak teknikal lah. Misalnya charge sheet tu, kenyataan Muhyiddin, analisis tu quite technical, quite detail. Jadi saya tak mau bercakap seperti lawyer, walaupun kalau nak saya boleh berhujah seperti lawyer, but I want to make it simple so that layman ni, sebab dia banyak ni penyokong-penyokong, terutama sekali orang Melayu ni. Dia orang ni kadang-kadang kalau mendalam sangat, too technical atau too intellectual, dia orang tak faham. Dia orang ni, especially Melayu Pakatan, Melayu Barisan, dia orang suka ni ceramah macam Mat Sabu, Lokman Adam, Rafizi Ramli, Superman Hugh, DAP. Dia orang suka jenis macam tu. Jenis ceramah, maki, hamun, menghina. Itu dia orang suka. Kepala bapa engkau lah, bodoh macam lembu lah, otak ni letak dekat lutut lah. Itu dia orang suka kalau saya guna perkataan macam tu. Dan kalau intellectual sangat, dia orang tak mau tengok video sampai habis ni. Sebab dia orang terpaksa guna otak. When they need to use their brain, they get a headache. Dia orang nak yang mana maki-maki, menghina, mengkeji. Itu dia orang suka. Dia orang maknanya they like to be entertained rather than be informed. So saya nak inform, saya tak mau entertain. Kalau nak entertain tu pergi ke video yang orang lain ni, yang video maki dan video hina ni. Saya tak maki, saya tak hina. Saya nak present in simple language, layman's language, pandangan saya. Selepas saya membaca pandangan orang lain, termasuk kertas-kertas charge dan sebagainya. Okay, first of all, dia kalau Muhyiddin didapati bersalah dan sekiranya hukuman tu berjalan konsekutif, maknanya macam kes Anwar tu, dia kena satu charge 9 tahun, satu charge lagi 6 tahun. Jadi Anwar di penjara 9 campur 6 iaitu 15 tahun. Tapi ada juga beberapa charge Anwar tu berjalan serentak, makna concurrent. So kalau concurrent, dia kena katalah charge 5 charge, satu charge 6 tahun. Dia bukan 5 kali 6 iaitu 30. Dia 6 tahun serentak, 5 berjalan. So that is how maknanya mereka kira. Jadi oleh kerana Muhyiddin di-charge serentak, kalau tak berlaku macam kes Anwar di mana
charge to consecutive, makna Muhyiddin mungkin kena penjara 20 tahun. Tapi kalau concurrent, kalau consecutive, maknanya Muhyiddin kena dipenjara 150 tahun, 150 years. Tak termasuk yang kes hari Senin ke hari Selasa yang dia akan kena charge kes lain ni. So itu mungkin pasal kes lain, charge lain, mungkin dia akan consecutive. So maknanya mungkin Muhyiddin kena sampai 30 ke 35 tahun. Dan kalau diampun pun sekali, mungkin dalam masa, tak tahulah, 20 tahun baru Muhyiddin boleh keluar. Ringkas cerita, tak kisahlah konsekutif ke, concurrent ke, ringkas cerita, Muhyiddin akan mati dalam penjara. Tapi pandangan saya, Muhyiddin tidak akan didapati bersalah. Dan ini sebab dia. Yang pertama is kes Syed Mokhtar Al-Bukhari. Syed Mokhtar Al-Bukhari derma duit kepada Parti Bersatu. So kerana Syed Mokhtar Al-Bukhari derma duit kepada Parti Bersatu, maka Muhyiddin dicharge di bawah money laundering. Soalan dia, adakah duit yang diderma kepada Parti Bersatu tu bawah meja, iaitu cash under the table, ataupun duit tu diderma kepada Parti Bersatu officially dan ada dalam akaun misalan. So dia kata Syed Mokhtar menderma 100 juta lebih. So 100 juta lebih ni dianggap is being treated as money laundering. Sebab apa money laundering? Ini derma kepada parti. Adakah derma tu dia hantar melalui bank transfer, bayar cek, masuk akaun ataupun cash? Derma kepada parti bukan satu kesalahan, bukan satu jenayah. It's not illegal. Kita derma duit dalam bentuk apa sekalipun, mungkin kita derma 100 biji komputer. Mungkin kita derma macam ni John So Chi Wan buat tu. John So tu dia derma bangunan kepada PKR. Bangunan PKR tu, ibu pejabat PKR tu, yang yang mereka duk guna sekarang ni, ialah diderma oleh John So. Sebab apa Wan Azizah ataupun Anwar Ibrahim tidak ditangkap dan dicharge untuk money laundering? Sebab dia orang terima walaupun bangunan tu dalam bentuk kind, bukan cash, tapi still boleh dianggap sebagai harta. Baik cash ke, baik bangunan is harta. So harta mereka terima dari tokek Cina. Bermaknanya kalau salahlah Bersatu terima duit derma dari Syed Mokhtar Al-Bukhari, maka salah juga Anwar Ibrahim ataupun kalau semasa tu Wan Azizah terima bangunan yang bernilai tinggi dekat Tropicana tu. Kalau pergi kat Tropicana tu boleh tengok bangunan ibu pejabat PKR. Itu dibagi oleh John So. So maknanya dia orang duduk situ semenjak berapa lama dah? Lebih pada 10 tahun. So bermaknanya derma bukan jenayah. Derma kepada parti tidak haram, halal. Oleh kerana kalau haram, hari ini Anwar dengan Wan Azizah juga akan duduk dalam penjara. So that is one thing. Yang kedua, Syed Mokhtar ni derma kepada semua orang. Bukan kepada Parti Bersatu saja. Kepada PKR pun dia derma. Tanya Anwar tu, banyak mana Syed Mokhtar bagi dia duit? Bagi parti duit, bukan saja parti. Dia pun. Okey. Syed Mokhtar ni kroni Tun Dr. Mahathir Mohamad. Masa Dr. Mahathir, Presiden Parti, Presiden UMNO dan Perdana Menteri, berapa ratus juta, beratus-ratus juta Syed Mokhtar derma kepada Mahathir dan kepada UMNO.
Jadi adakah sekarang dia orang nak tangkap Mahathir dan maknanya charge Mahathir untuk money laundering? Dan bukan saja Mahathir, masa Abdullah Badawi, masa Najib Tun Razak pun Syed Mukhtar Derma. So bermaknanya Mahathir, Abdullah Badawi dan Najib, 3 sepatut di-charge di bawah kesalahan money laundering. Dan UMNO terima 10 kali banyak banding dengan apa yang Syed Mukhtar Derma kepada Parti Bersatu. So clear, ini satu boleh dikatakan selective prosecution ataupun political persecution, both selective prosecution dan juga boleh dikatakan political persecution, saja nak kenakan Muhyiddin Yassin. Kononnya Muhyiddin melakukan jenayah. Jenayah, kalau betul lah jenayah yang telah dilakukan oleh ramai Perdana Menteri sebelum Muhyiddin dan banyak parti-parti lain termasuk juga UMNO dan PKR, juga yang Syed Mukhtar telah menderma beratus-ratus juta. So that one, kalau berdasar kepada derma, which is not illegal, derma ni bukan rasuah. Derma ni pasal di Malaysia ni undang-undang tidak hadkan derma macam di Amerika ke misalnya di England tu. Number 1, dia ada had. Number 2, you kena declare, officially declare. Malaysia undang-undang tak maknanya tak mewajibkan kita declare siapa beri derma kepada kita dan banyak mana, dan derma bentuk cash ke atau derma bentuk cek ke atau derma bentuk bank draft ke, is okay. Memang itu. Tengok masa pilihan raya baru ni, banyak mana UMNO terima derma. Walaupun UMNO kalah, banyak dia terima derma. Ini pemilihan parti UMNO ni. Pemilihan parti UMNO yang sedang berjalan ni, dia punya amount of money, duit banyak derma, 2 kali ganda daripada duit diorang belanja PRU 15. Whatever they spend in GE15, pemilihan parti ni double the amount. Lagi dahsyat dia punya tu. All derma. So kalau nak kira ni, beribu-ribu orang lah kena masuk jail atas tuduhan money laundering. So bagi saya, that case is tu. And then dia kata, okay, dia dianggap sebagai jenayah oleh kerana derma ni melibatkan kelulusan yang diberi kepada yayasan saya. Yayasan Syed Mukhtar punya apa tu is boleh dikatakan welfare organisation, dan dia membantu orang susah lah, ini dan itu, buat apa fardu dan sebagainya, kegiatan agama. Dan dia diberi boleh dikatakan tax exemption, kecualian cukai masa Mahathir. Zaman Mahathir tu. And from Mahathir kepada Abdullah Badawi, kepada Najib Tun Razak, dia dapat pengecualian cukai 3 Perdana Menteri. Lepas tu dia kata pula apabila Muhyiddin Yassin ambil alih itu. Because di bawah Mahathir, Abdullah Badawi, Najib Tun Razak, dia dapat pengecualian cukai. Bila Pakatan ambil alih kerajaan, Lim Guan Eng cancel. Ini Lim Guan Eng ni busuk hati. Sebab Syed Mukhtar ni, yayasan dia ni buat banyak kerja ibadat. Kerja boleh dikatakan membantu orang susah, sekolah agama dan macam-macam. Jadi of course Lim Guan Eng ni, dia ni anti-Islam. Dia cancel lah dia punya status ni tax exemption. Dan apabila Abdullah Badawi, apabila Muhyiddin Yassin jadi Perdana Menteri, dia mohon semula. Dan benda ni dibagilah kepada Menteri Kewangan untuk mengkaji. Cuma Muhyiddin Yassin kata, okay, Menteri Kewangan sila kaji perkara ni. Dan Menteri Kewangan Tengku Zafrul, dia dapati yang actually tax exemption ni berasal masa Mahathir, diteruskan di bawah Badawi, dan apabila Najib pun masih kekal, Lim Guan Eng yang cancel benda ni.
Jadi bagi dia, benda ni yang sebenarnya wajib beri balik pengecualian cukai, tax exemption. So, Menteri Kewangan berilah balik tu. So, dia nak kaitkan dengan tu. Padahal yang tu tak kena-mengena dengan derma parti. Derma parti itu memang Syed Mokhtar beri bukan saja kepada Bersatu, kepada semua parti. Sebab Syed Mokhtar ni, ialah dia ni banyak bergantung kepada goodwill dengan pemimpin. Maka dia tak kisah semua parti dia bagi. Kemungkinan besar, DAP pun terima. Ini kita kena tanya DAP. DAP ada pernah tak terima derma dari Syed Mokhtar? Sebab kita tahu UMNO, Bersatu, semua parti lah. Termasuk PKR memang terima derma. Dan derma dia bagi kepada parti ni tak kena mengena dengan isu tax exemption. Itu untuk dia punya, boleh dikatakan, sedekah dia. And tax exemption is a separate issue. So dia nak try kaitkan. Maknanya, you bagi dia tax exemption kerana dia derma. So kalau dia boleh kaitkan derma tu dengan tax exemption, maka dia boleh katakanlah, so benda ni melibatkan rasuah lah. Benda ni melibatkan money laundering lah. So dia nak cuba kaitkan dua isu tu, dia nak jadikan isu yang sama. That's one. So they have to prove lah. Diorang kena buktikan di dalam mahkamah yang Syed Mokhtar diberi tax exemption, pengecualian cukai, kerana dia derma beratus juta misalnya kepada parti Bersatu. Macam mana tentang duit dia derma ke UMNO? Dan duit dia derma ke PKR, bukan dulu, sekarang pun. And how do you explain that? Apa dia orang beri ke Syed Mokhtar? So that is boleh dikatakan susah nak dibuktikan di dalam mahkamah. Yang kes satu lagi ni, the other issue, Jana Wibawa. Jana Wibawa ni ialah projek semasa Muhyiddin Yassin Perdana Menteri, projek yang dicadang oleh Menteri Kewangan Tengku Zafrul Aziz. Dia kata banyak ni kontraktor Bumi Putra, oleh kerana COVID ni mereka menghadapi masalah kewangan. Ada yang nak bankrupt. So kita kena bantu dengan dalam skim Jana Wibawa ni, di mana kita beri dia kontrak kerajaan, negotiate lah kontrak kerajaan, supaya mereka tidak bankrupt, mereka ada kerja. So Menteri Kewangan mencadang, dan yang ada yang pengerusi kontraktor Bumi Putra ni, Azman Yusof ni, dia yang sediakan senarai siapa yang sepatut kita bantu, syarikat-syarikat mana yang perlu kita bantu untuk menyelamatkan mereka dari bankrupt. So Azman Yusof ni yang menyediakan senarai kontraktor-kontraktor yang wajar, dan dihantar kepada Menteri Kewangan. Menteri Kewangan pula, Tengku Zafrul, hantar kepada Jabatan Perdana Menteri. Muhyiddin hantar balik senarai itu ke Menteri Kewangan. Dia kata, awak buat benda ni, selesaikan benda ni dan bawa ke kabinet untuk kelulusan. Bermaknanya Muhyiddin Yassin cuci tangan. Dia tak mau terlibat di dalam keputusan menentukan kontraktor mana yang akan dibantu. Biar Menteri Kewangan selesai benda ni dan bawa ke kabinet untuk kelulusan. Jadi Muhyiddin pun make sure yang dia not implicated lah. Sebab benda ni mungkin akan dibangkit kemudian. So Azman Yusof ni, pengerusi kontraktor Bumi Putra, dia dengan Tengku Zafrul duduk dan menentukan kontraktor mana. Senarai kontraktor yang layak yang dihantar ke Muhyiddin diubah. Jadi kemudian senarai yang dihantar ke Muhyiddin, yang Muhyiddin hantar balik, dia orang tukar. So yang kemudian yang dilulus kontraktor lain, bukan kontraktor on the first list ni. First list yang hantar ke Muhyiddin ni beza dengan list yang akhirnya yang dilulus. Two different list.
So kalau pun you kata, okay, saya hantar list kepada Muhyiddin okay the thing. So kita kata therefore Muhyiddin sebagai Perdana Menteri dah lulus. Kita ni membuat kerja. Tapi kalau betul pun list yang Muhyiddin lulus is not the same list yang kemudian menerima kontrak. Is a totally different list. So macam mana kata Muhyiddin yang menentukan diorang ni dapat kontrak apabila senarai yang dihantar ke Muhyiddin dan akhirnya senarai yang lulus totally different. So bermaknanya Muhyiddin taklah involved dalam meluluskan nama-nama syarikat, because yang menentukan kemudian is this pengerusi kontraktor Bumiputera dan Menteri Kewangan, dan dibawa ke kabinet untuk kelulusan kabinet. Bermaknanya semua orang dalam kabinet tu is guilty of salah guna kuasa dan sebagainya. And so the issue is salah guna kuasa, rasuah, money laundering, tapi very weak. Bagi saya very weak kerana diorang ni tergesa-gesa atau terburu-buru macam ahli parlimen DAP bercakap di parlimen, terbulu-bulu. So bila dia terbulu-bulu nak buat cepat, sebab ni dia orang kena buat sebelum 6 pilihan raya negeri. So kerana tu banyak kelemahan di dalam kes mereka. Mereka banyak berdasar kepada assumption saja. Misalan orang ni dibunuh, kebetulan you ada di tempat semasa pembunuhan tu berlaku, maka confirm you lah yang membunuh. It's all because of that. Ada tidak bukti, saksi, jumpa tidak pisau ke, pistol ke, ada tidak video, tak ada. Kita berdasar kepada ada orang kena bunuh, you kebetulan ada di situ, so you must be the murderer. Tapi ada 10 orang lagi di situ. Tapi dia kata taklah, kita anggap ni sebab you Perdana Menteri, maka kena you lah yang kita anggap sebagai bersalah. And apa yang dia orang kata ni, apa Menteri Kewangan buat ni, Menteri Kewangan tidak bersalah. Oleh kerana Menteri Kewangan ni di bawah Perdana Menteri. Jadi bermaknanya Perdana Menteri lah yang sepatutnya disalahkan. So kalau macam tu, everything that happen in the country, tanggungjawab Perdana Menteri, kesalahan Perdana Menteri. Banyaklah yang telah berlaku semenjak merdeka yang kita boleh salahkan Perdana Menteri. Dan ialah what about misalan kapal LCS tu yang kontroversi dan skandal, melibatkan salah guna kuasa, melibatkan rasuah dan macam-macam. Siapa Perdana Menteri masa tu? Sebab apa Perdana Menteri tidak ditangkap dan di-charge atas skandal LCS? Pewaja tu. Siapa Perdana Menteri? Skandal pewaja tu. Sebab apa Eric Chia sahaja ditangkap dan di-charge padahal Mahathir masa tu Perdana Menteri? So tak logik lah mengatakan walaupun Menteri Kewangan yang membuat keputusan, walaupun tidak ada bukti yang Perdana Menteri Muhyiddin Yassin terlibat, tapi kerana dia Perdana Menteri, kita kena assume mestilah Menteri Kewangan ni membuat keputusan oleh kerana diarah oleh Perdana Menteri. Ada bukti? Tidak. Tak perlu bukti. Sebab Perdana Menteri is number 1, Menteri Kewangan boleh dianggap number 3 lah selepas Deputy Prime Minister. Maka ikut logik lah, takkanlah Menteri Kewangan buat keputusan tanpa diarah oleh Perdana Menteri. Itu saja. And but it's clear there's no evidence. In fact, what is confirmed, yang boleh kita confirm, Perdana Menteri tidak terlibat. Dia tak mau masuk campur langsung dalam hal ni, dan keputusan dibuat oleh Menteri Kewangan. Dan sekiranya betul satu jenayah telah dilakukan, bermaknanya
pengerusi kontraktor Bumi Putra Azman Yusof dan juga Menteri Kewangan Tengku Zafrul Aziz dan juga Syed Mokhtar Al-Bukhari semua sepatut di-charge. Dan kalau kata ada beberapa kontraktor yang membayar rasuah untuk mendapat kontrak di bawah skim Janah Wibawa tadi, maka pengerusi ataupun pemilik syarikat-syarikat tu juga perlu ditangkap dan di-charge. So kita ada beberapa syarikat mengikut cerita 70 lebih syarikat. Jadi maknanya 70 lebih syarikat tu mesti ada dia punya pengerusi, lembaga pengarah, dan juga Menteri Kewangan, dan juga Syed Mokhtar Al-Bukhari, dan juga pengerusi kontraktor Bumi Putra. Semua sepatut ditangkap dan di-charge serentak dengan Muhyiddin Yassin. Sebab ini satu konspirasi melibatkan beratus orang, mungkin lebih pada 100 orang terlibat ni dalam skandal ni. Tapi dalam 100 lebih orang terlibat, cuma Muhyiddin seorang saja yang ditangkap dan di-charge. Assalamualaikum. Salam sejahtera.